ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur alhamdulillah kita semua dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersua dan bersiaran kembali di dalam kisah seram alam jin seperti biasa. Marilah sama-sama saya seru kepada semua yang beragama Islam, kita doakan kepada saudara Islam kita di tanah Palestin, semoga meraih kemenangan dan kembali mendapatkan semula tanah bersejarah bagi seluruh umat Islam di tanah Palestin. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Seperti yang dijanjikan juga, malam ini bukan di studio saya buat rakaman dekat hotel. Atas sebab apa? Atas sebab tak payahlah saya nak sebut, rasanya korang pun tahu sebab apa kan. Kisah malam ini disampaikan oleh seorang wanita yang bernama Yaya. Kejadian yang ingin dikongsikan oleh Puan Yaya bukan berlaku dalam 3, 4, 5 tahun yang sudah. Bukan pengalaman yang baru setahun jagung. Akan tetapi pengalaman yang ingin diceritakan oleh beliau ini telah berlaku pada tahun 2007, iaitu 17 tahun yang lalu. Pada tahun 2007, ketika itu Puan Yaya baru sahaja mendirikan rumah tangga. Beliau dan suaminya menetap bermaustautin mencari nafkah secara tetap di negeri Johor Darul Takzim, yang mana pada waktu itu suami Puan Yaya bekerja di salah sebuah kilang sebagai security guard, pengawal keselamatan di sektor perindustrian. Setelah beberapa bulan berumah tangga, syukur alhamdulillah pasangan suami isteri ini dikurniakan rezeki yang paling ditunggu-tunggu, lagi-lagi kepada seorang isteri. Berita baik yang saya masukkan ini adalah Puan Yaya disahkan telah mengandung anak yang sulung di dalam kandungannya. Inilah berita teristimewa buat Puan Yaya dan juga suami beliau. Dipendekkan cerita, sepanjang suami ini bekerja sebagai pengawal keselamatan, kadang-kadang tak kira masa tahu. Ada kalanya kerja pagi bawa ke malam, dan ada kalanya juga bila kerja petang besok subuh baru balik. Namun itu semua pada mulanya tak ada masalah pun buat Puan Yaya untuk duduk sorang-sorang dekat rumah. Walaupun sedang dalam keadaan mengandung, tetapi bagi beliau masih lagi tak ada masalah tahu untuk bergerak membuat sebarang aktiviti di dalam rumah. Tidaklah sehingga bila mana keadaan perut Puan Yaya ni semakin membesar, dengan erti kata lain sudah hampir 9 bulan mengandung, bukan lagi masanya Puan Yaya dan juga suaminya untuk bersikap sambil lewa. Kerana bila-bila masa sahaja Puan Yaya ini boleh bersalin tahu. Korang semua fahamkan maksud saya ni apa? Dah 9 bulan tu, anytime dia situasi boleh jadi kritikal tahu. Jadi tidak wajarlah Puan Yaya ni untuk duduk tinggal seorang-seorang dekat rumah. Perlu ada seseorang yang berada di sisinya ketika ini. Oleh sebab itu, di atas persetujuan bersama, akhirnya pasangan suami isteri ini bersepakat, sekiranya suami akan masuk kerja shift malam, Puan Yaya akan ikut suaminya pergi kerja di kilang tersebut. Di kilang nanti dekat parking kereta, Puan Yaya akan duduk berehat dan tidur di dalam kereta. Sementara suaminya pula akan terus bekerja seperti biasa. Katanya lagi selamat macam ni daripada duduk sorang-sorang dekat rumah. Kalau ada apa-apa berlaku nanti, mudahlah suaminya nak bertindak kan. Inilah jalan penyelesaian yang diambil oleh mereka berdua. Apa yang korang semua fikirkan sekarang? Sedikit nasihat untuk kita semua. Dengarkan sini baik-baik. Begini, semua manusia ini akan melalui pelbagai ujian dalam hidup. Bahkan juga ada di antara kita semua nak tak nak, tiada pilihan lain, kena menjalani beberapa fasa dugaan dalam berumah tangga. Jadi kita tak bolehlah nak cakap apalah suami dia ni tak boleh fikir ke keselamatan isteri tu.
Mungkin waktu itu keadaan tak memihak kepada mereka berdua. Mungkin waktu itu je lah jalan yang boleh diambil. Maka oleh sebab demikian, boleh tak kita tak perlu nak mengadili kesusahan hidup orang lain? Tak patut kan? Yang paling penting, kita semua doa-doa je lah yang terbaik buat mereka yang sedang menjalani liku-liku kesukaran dalam kehidupan masing-masing. Janganlah kita ni cepat menghukum. Berbalik pada cerita tadi, sepanjang suami dia ni bekerja pada shift malam selama seminggu. Selama itu jugalah Puan Yaya ikut suaminya bekerja di kilang tersebut. Suami melaksanakan tanggungjawab selaku security guard, manakala isterinya pula akan duduk di dalam kereta sehinggalah suaminya selesai kerja waktu subuh. Kalau Puan Yaya rasa mengantuk, dia akan baring dekat seat bahagian belakang. Seringkali bila mana dia nak baring dekat seat belakang tu, pasti Puan Yaya akan letakkan surah Yasin di bawah bantalnya. Kemudian pada malam yang terakhir suami dia ni bekerja shift malam, tanpa mereka berdua sedar, malam yang sama jugalah akan menjadi satu pengalaman yang ngeri buat Puan Yaya. Malam yang tidak dapat dilupakan sama sekali, menjadi titik gelap untuk diri beliau. Begini situasinya. Masa tu pukul 11 malam. Suami dah bagi tahu awal-awal dah. Malam tu dia tak boleh kerap sangat nak temankan Puan Yaya dalam kereta. Sebab katanya kekurangan staf security guard. Jadi kena kerja lebih masa sikit malam tu. Mahu tak mahu, terpaksalah Puan Yaya ni lebih meluangkan waktu keseorangan di dalam kereta. Tak ambil masa yang lama, akhirnya Puan Yaya tidur dalam kereta. Namun pada malam ini sangat berbeza seperti malam-malam yang sebelumnya. Puan Yaya bermimpikan satu fenomena yang sangat menakutkan. Fenomena yang dimasukkan di sini, bila mana dalam mimpi beliau, dia melihat ada seorang anak kecil yang sudah mati. Mayat anak kecil tu sedang digigit-gigit, dilapah-lapah, dimakan oleh tikus. Mungkin atas faktor mimpi yang menakutkan, Puan Yaya serta-merta terkejut terbangun daripada tidurnya. Habis berpeluh-peluh setiap inci badan Puan Yaya. Tidak pernah sesekali dalam hidup dia dihidangkan dengan mimpi yang sedemikian rupa. Jam sudah menunjukkan pukul 4 pagi tau. Sambil dia duduk, sambil itulah dia minum, dia beristighfar banyak-banyak. Kena atur semula pernafasan supaya bertenang semula. Dudap jantung dia ni. Biasalah, wanita yang tengah sadar mengandung, emosi dan juga kesihatan mereka ni mudah terganggu tau. Sekelip mata je boleh berubah. Sedang Puan Yaya ni minum dalam kereta. Sambil-sambil tu dia melihatlah pemandangan di sekitar tempat parking kereta tu. Dia tengok, dia pandang-pandang. Tiba-tiba, secara tiba-tiba, perut Puan Yaya ni terasa sakit tau. Tak tahulah apa punca dia. Sakit tu bukan macam nak beranak katanya, tapi tak selesa. Serba tak kena dibuat yang dekat perut ni. Diusap-usap, diuruk-uruk perut ni sebab tak selesa kan. Entah macam mana, pandangan mata Puan Yaya terlihat pada satu objek di langit. Objek tu pada awalnya tak berapa nampak sebab gelap. Yang pasti memang macam ada sesuatu dekat langit tu. Apabila semakin diamati betul-betul dengan objek dekat langit tu, saat inilah Puan Yaya benar-benar menyesal kerana terlalu tekun melihat benda tu. Disebabkan dia ni terlalu fokus dekat benda tu datang hampir kepada kereta Puan Yaya. Ketika ini nasi sudah menjadi bubur. Benda yang dilihat oleh Puan Yaya sebenarnya adalah kain putih yang berterbangan. Sikit demi sikit semakin jelas dengan rambutnya, dengan kain putih lusurnya. Itu yang kita panggil sebagai Pontianak. Waktu ini tak boleh nak gambarkan lagi betapa takutnya Puan Yaya. First time dia rasa jantung dia ni berdegup-degup macam nak meletup katanya. Macam-macam surah Al-Quran yang dia dah baca, tapi namun pun dalam keadaan ketakutan.
habis semua tunggang langgang bacaannya. Entah betul entah tidak susunan bacaan dia. Wallahu alam. Tapi kan korang semua, ada satu statement ni yang buatkan saya rasa macam marah tau dengan suami dia. Korang nak tahu tak apa yang berlaku? Puan Yaya call suami dia, kan dia dalam keadaan ketakutan. Dia call lah suami dia, dapat call. Suami dia angkat telefon tau. Cumanya bila suami dia angkat panggilan tu, belum apa-apa lagi suami dia cakap macam ni tau. Sayang, abang sibuk, nanti abang call balik. What the fish? Ya Allah. Woi, apa yang kamu dah buat ni woi? Nampak tak? Korang pun mesti sakit hati kan, betul tak? Aku bagi juga suami dia ni. Bila Puan Yaya buat cubaan untuk panggilan kali kedua, dia cuba call suami dia buat kali kedua. Yes, Alhamdulillah panggilan dia angkat. Puan Yaya pun teruslah cakap, abang, tolong belum sempat lagi habiskan ayat, bateri phone pula habis. Aduh, sudahlah jatuh ditimpa tangga pula tu. Kesian tau nasib Puan Yaya ni. Sejurus selepas itu, Pontianak tu sudah terbang tau, betul-betul berdepanan depan tingkap kereta dia ni. Memang depan mata, kainnya, rambutnya, semua depan mata Yaya. Menangis Puan Yaya ni sebab dia tak ada pilihan lain. Pontianak sudah ada depan mata dekat luar kereta. Menjeritlah sekuat hati Puan Yaya ni kerana ketakutan yang sangat melampau. Saat ini Puan Yaya tak ada pilihan lain, dia pejamkan mata. Terkumak kamik bibir dia menyebut nama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di saat melalui getir-getir ketakutan, dengan badan yang menggigil-gigil, masih lagi memejamkan mata takut dengan penampakan Pontianak tu, akhirnya suami Puan Yaya membuka pintu kereta. Terus dipeluk isterinya, selawat, zikir, dibacakanlah surah-surah lazim Al-Quran, disapukan kepada muka isterinya. Seketika selepas itu barulah Puan Yaya dapat bertenang semula. Suami waktu ini alihkanlah kereta dia ke tempat yang lebih dekat dengan pos kawalan. Rupa-rupanya Puan Yaya dapat tahu juga malam yang sama bukan dia seorang yang diganggu dengan syaitan Pontianak tu, akan tetapi turut juga dilalui oleh security guard yang lain. Mungkin malam berkenaan warga jin-jin syaitan ni mengganggu mereka semua ini secara berjemaah agak-agaknya lah. Wallahu a'lam, saya teka je. Untuk pengetahuan korang semua, Puan Yaya mencatatkan kejadian malam tersebut berlaku pada tarikh 26 hari bulan 12 tahun 2007. Keesokannya pula, secara kebetulan, secara tiba-tiba Puan Yaya ni jatuh sakit. Dalam masa yang sama, rupanya Puan Yaya ni pun memang pesakit jantung berlubang. Jadi ketahanan badan dia tu tak berapa nak normal sangat. Dia tak berapa nak kuat sangat badan dia ni. Cepat jatuh sakit. Selang 2 hari kemudian, pada 28 hari bulan 12 tahun 2007, Puan Yaya dimasukkan ke hospital kerana didapati badan beliau semakin melemah, kesihatannya semakin merundum. Bukan satu petanda yang baik buat Puan Yaya. Pada akhirnya, tiada pilihan yang lain. Pada tarikh 30 hari bulan 12 tahun 2007, Puan Yaya dikehendaki perlu operasi dengan segera bagi menyelamatkan bayi di dalam kandungan dia. Doktor kata bayi tak cukup oksigen. Kena juga operate waktu itu juga. Syukur Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala pada tarikh yang sama, iaitu 30 hari bulan 12 2007, bayi Puan Yaya selamat dilahirkan dalam kaedah kelahiran pembedahan. Walaupun Puan Yaya ni melalui pengalaman dan juga ujian diganggu dengan jin syaitan, tetapi beliau telah membuktikan dia bukan seorang wanita dan juga ibu yang mudah mengalah, mudah berputus asa. Itu semua kerana beliau lebih mementingkan lagi nyawa di dalam perut beliau, iaitu anak yang bakal dilahirkan. Alhamdulillah, 17 tahun sudah berlalu. Kami semua yang mendengarkan kisah Puan Yaya di sini mendoakan semoga Puan Yaya, suami dan juga anak sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan juga dipermudahkan rezeki yang halal yang luas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Yaya dan juga keluarga yang tersayang. Macam biasalah, jangan lupa ya tekan button subscribe, thumbs up dan kongsikan pengalaman kisah seram Puan Yaya ini kepada umum yang lain. Semoga
kita semua memperolehi manfaat daripadanya. InsyaAllah, sekiranya diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bersua dan bersara kembali dengan kisah daripada pengirim yang selanjutnya di dalam kisah seram alam jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidud dhalimina illa khasara.